Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara-saudara yang bukan Islam. Saya Muhammad Wali Ahmad sebagai calon bebas bagi Parlimen P90 Bera ingin menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali kepada ahli-ahli dan juga penyokong-penyokong PAS yang selama ini agak keliru dengan kedudukan saya dengan beberapa persoalan mengapa saya bertanding di atas tiket bebas pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, yang sebenarnya saya dan rakan-rakan tidak berhasrat untuk kita meletakkan calon bebas di parlimen ini, tetapi malangnya kerana suatu sebab yang tidak dapat dielakkan, maka kita terpaksa bertindak demikian. Kalau dikirakan rentetan yang berpanjangan bermula daripada tahun 1999, di mana selepas krisis UMNO, maka terwujudlah satu parti yang dikatakan Parti Keadilan Nasional ketika itu, dan dalam usaha untuk menyatupadukan pembangkang, untuk memberi tekanan kepada Barisan Nasional, maka ketika itu PAS diperlukan untuk bekerjasama dengan Parti Keadilan Nasional dan juga DAP bagi menentang Barisan Nasional. Walaupun dengan hati yang berat, maka kami ketika itu dalam PAS Kawasan Bera, di mana saya sebagai pengarah Pilihan Raya Dun Kemayan yang dikatakan ketika ini, yang dulunya dinamakan Dun Bera, dengan rasa berat hati kita menyerahkan Dun Bera untuk diwakili oleh Parti Keadilan Nasional ketika itu bagi mewakili apa yang dikatakan Angkatan Perpaduan Ummah. Kita bertolak ansur dengan mereka walaupun ketika itu mereka baru muncul, di mana mereka tidak mempunyai ahli, mereka tidak mempunyai sebarang fasilitis, sebarang cawangan dalam daerah ini. Tapi kita akur kepada pimpinan, memandangkan kerjasama yang diperlukan dalam masyarakat untuk menumbangkan Barisan Nasional. Dengan berat hati kami menyerahkan Dun Kemayan ketika ini kepada mereka. Kita terus diberi Dun Guai dan juga mewakili Parlimen Temeloh ketika itu. Manakala DAP terus mewakili Dun Triang. Persepakatan ini terus saja berlalu dengan aman, dan kami aktivis PAS, petugas-petugas PAS, pimpinan-pimpinan PAS di peringkat kawasan terus saja akur, terus memberi kerjasama tahun demi tahun, walaupun sehingga kini kita tidak nampak kemajuan yang berlaku di sebelah pihak Parti Keadilan Rakyat, dan sekarang ini dikenali dengan nama PKR ataupun Parti Keadilan Rakyat. Dengan keadaan mereka yang tidak ada kemajuan dan PAS terus berkembang dari masa ke semasa, terus saja kita benarkan, terus saja kita bersetuju dengan mereka mewakili Dun Kemayan, dan kita bagi pihak PAS mewakili Dun Guai dan juga Parlimen Bera, sehingga dua kali pilihan raya, iaitu tahun pilihan raya ke-11 dan pilihan raya ke-12, 2004 dan 2008. Walaupun sebenarnya banyak desas-desus, banyak komplain yang
ajukan kerana sering orang yang mewakili PKR ataupun yang bertanding di atas tiket PKR ini hanya datang pada saat-saat akhir pemilihan raya. Tetapi kami terus saja memejamkan mata dan bersetuju dengan pakatan ini. Sehinggalah pada tahun 2013, iaitu pilihan raya yang ke-13 ini, maka berlakulah satu lagi perkara, iaitu seperti yang dulunya di saat-saat akhir, maka timbullah kumpulan mereka ini datang mereka datang semula ke Bera dengan kononnya diarahkan oleh pimpinan di atasan untuk mewakili Parlimen Bera pula menggantikan PAS. Sedangkan setakat yang kami tahu, perbincangan atasan sebelum ini di atas pertukaran kursi, misalnya kursi Temeloh, pertikaian atas kursi Temeloh, tidak melibatkan kursi Bera. Kursi Temeloh, sepanjang yang saya ketahui, ialah dipersetujui untuk ditukarkan sama ada dengan kursi Kuala Lipis ataupun Maran. Tetapi pada saat akhir, tiba-tiba saja kita dikejutkan dengan pengumuman yang dibuat oleh pihak PKR, di mana mereka akan mewakili Pakatan Rakyat di dalam Parlimen Bera ini. Maka kami yang telah bertungkus lumus, bekerja bersungguh-sungguh siang dan malam daripada mula kekalahan pada tahun 2008 hinggalah menjelang pilihan raya 2013 ini, tentulah terkejut besar dengan perkara ini. Kami telah membuat beberapa inisiatif yang diketuai oleh Ketua Pemuda Saudara Syahrul dan Ketua Penerangan Ustaz Yusof Cik Din, iaitu membuat bantahan, demonstrasi kecil-kecilan, membuat memorandum kepada Presiden seterusnya, di mana perwakilan kita seramai 5 orang telah berjumpa dengan Presiden. Tetapi malang sekali, pihak pusat ataupun pihak Presiden PAS tidak boleh berbuat apa-apa kerana pihak PKR, atasan PKR telah pun mengisytiharkan calon mereka bertanding mewakili Pakatan Rakyat bagi kursi P90. Tapi saya dan rakan-rakan sebenarnya masih tidak berpuas hati, dan kami juga merasakan tidak hanya setakat itu yang perlu kita bertindak. Jadi kami memberi peluang kepada PKR, meminta mereka supaya tidak mencalonkan mana-mana wakil mereka sebagai mewakili Pakatan Rakyat dalam penamaan calon yang lepas. Dan kami memberitahu mereka, jika mereka mencalonkan calon mereka dan tidak memberi ruang semula kepada PAS, maka kami akan mengemukakan calon bebas. Dan memang telah berlalu hari penamaan calon pada 20 April yang lepas. PKR terus pergi ke penamaan calon, dan kami juga terus menghantarkan wakil kami, iaitu sahabat-sahabat telah mewakilkan saya sebagai calon di dalam penamaan calon yang lepas. Persoalannya sekarang ada di antara sahabat-sahabat kita, terutamanya aktivis-aktivis dan ahli-ahli PAS, mengatakan saya tidak wanak kepada pimpinan. Persoalan saya, di manakah yang dikatakan saya tidak wanak kepada pimpinan? Tidak ada pimpinan yang melarang saya buat demikian. Saya telah bertemu dengan Presiden PAS pada 20 April yang lepas, iaitu pertemuan 6 mata di antara saya, Tuan Guru Presiden dan juga YDP kawasan. Di dalam pertemuan itu, sedikit pun Presiden PAS tidak mengatakan tidak bersetujunya kepada tindakan saya, walaupun beliau tidak mengatakan setuju. Oleh itu, saya mengambil sebagai kias kepada satu hadis di mana sahabat-sahabat memberitahu Rasulullah, iaitu Khalid Al-Walid telah memakan daging dak, yang di mana Rasulullah tidak makan daging dak. Rasulullah hanya diam saja dengan laporan
sahabat ini. Di mana kesimpulannya ulama-ulama mengambil, apabila Rasulullah berdiam diri, maka perkara itu menjadi harus, tidak jadikan haram. Oleh itu saya mengambil kiasan ini. Apa yang dibuat oleh Presiden kepada saya, Presiden hanya bertanya soal-soal peribadi saya, bertanya soal-soal peribadi calon Pakatan Rakyat ataupun calon keadilan, yang dijawab oleh YDP. Saya tidak mau menjawab, nanti dikatakan saya bias kalau saya menjawab soalan-soalan berkenaan dengan calon PKR berkenaan. Akhirnya Presiden tidak membuat kesimpulan apa-apa, terus senyap dan minta diri untuk keluar untuk pergi berceramah di purun lepas itunya. Jadi saya mengambil hadis ini sebagai kiasannya. Begitu juga saya sampai hari ini saya tidak menerima apa-apa laporan, apa-apa tindakan daripada mana-mana pihak, sama ada pihak kawasan maupun pihak negeri dan juga pihak pusat. Saya digembar-gemborkan bahawa saya akan diambil tindakan untuk dipecat. Tapi Alhamdulillah, hingga ke hari ini saya tidak mendapat sebarang notis pemecatan dari jawatan saya sebagai setiausaha kawasan dan juga daripada sebagai ahli PAS sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.